Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita akan masuk bab yang baharu iaitu berkaitan dengan elektrik dan kemagnetan. Hari ini kita akan tengok 6.1 bahagian 1. Bab 6.1 ini agak panjang jadi cikgu bahagikan dia kepada 3 bahagian. So hari ini adalah bahagian yang pertama iaitu penjanaan tenaga elektrik. Subtopik 6.1. So kita tengok secara ringkas pelbagai sumber tenaga untuk menjanakan tenaga elektrik. Penjanaan tenaga elektrik menggunakan pelbagai sumber tenaga. Kita nak janakan tenaga elektrik, kita boleh guna pelbagai sumber tenaga. Contohnya tenaga solar kan. Sumber macam lagi kita akan tengok. Sumber tenaga yang berbeza ini boleh dikelaskan kepada dua kumpulan utama iaitu sumber tenaga yang boleh baharu, sumber tenaga yang tidak boleh baharu. Biasanya kita dengar sumber tenaga boleh diperbaharui ataupun sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Okey. Sumber tenaga boleh baharu bermaksud sumber tenaga yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Manakala sumber tenaga tidak boleh baharu pula bermaksud sumber tenaga yang tidak boleh diganti dan akan habis apabila digunakan. Okey, contoh sumber tenaga boleh baharu ialah tenaga hidro, tenaga ombak, tenaga solar, tenaga pasang surut, tenaga angin, tenaga biogeosteam dan juga tenaga geoterma. Manakala sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ialah tenaga nuklear, arang batu, gas dan juga petroleum. Okey, so ini adalah tenaga hidro, tenaga yang menggunakan air. Okey, kemudian tenaga ombak. Ini adalah pula tenaga solar yang menggunakan cahaya matahari lah. So, tak ada masalah, kita tengok gambar ini saja. Tenaga pasang surut. Okey, ini juga berlaku di laut lah semasa air pasang dan surut. Okey, tenaga angin. Menggunakan angin itu. Tenaga biogeosteam. Okey, tenaga biogeosteam daripada pertanian, hutan, hasil-hasil daripada kemodenan kan. Contohnya ni bahan-bahan construction, kayu-kayu, ini pula daripada penebangan hutan, daripada hasil pertanian boleh dibakar dan akan membentuk, boleh menjanakan elektrik. So itu adalah tenaga biogeosteam. Tenaga geoterma menghasilkan haba dengan suhu yang tinggi. Tenaga nuklear, arang batu, gas asli boleh menghasilkan tenaga, petroleum, sumber tenaga juga. Di sektor perindustrian biogeosteam, Malaysia merupakan negara yang pertama dalam sektor perindustrian biogeosteam di rantau Asia Tenggara. Sarawak dan Sabah merupakan dua buah negeri di Malaysia yang mempunyai kepelbagaian dan kuantiti sumber biogeosteam yang paling banyak. Pelbagai jenis biogeosteam termasuklah biogeosteam hasil daripada kelapa sawit, hutan, pokok getah, sampah sarap, sekam padi, jagung dan sebagainya. Selain penjanaan tenaga elektrik, biogeosteam juga digunakan untuk nak hasilkan produk yang inovatif seperti bahan bina bangunan yang baharu. So, sektor perindustrian biogeosteam ini adalah sangat bagus kerana ia adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, seterusnya kita tengok stesen janakuasa di Malaysia.
stesen janakuasa hidroelektrik Bakun di Sarawak. Di Sarawak, sumber tenaganya adalah tenaga hidro. Ini di Sarawak lah. Stesen janakuasa Tuanku Jaafar di Negeri Sembilan, sumber tenaganya adalah gas asli. Okey, dan ini pula stesen janakuasa Sultan Azlan Shah di Manjung, Perak, di mana sumber tenaga yang digunakan adalah arang batu. Okey, seterusnya ini adalah stesen janakuasa yang menggunakan sumber tenaga biogeosteam, iaitu stesen janakuasa biogeosteam PSH Bioenergy Sdn Berhad di Sabah. Okay, ini pula stesen janakuasa hybrid di Pulau Perhentian Kecil Terengganu menggunakan sumber tenaga angin, solar dan juga diesel. So, seterusnya kita tengok proses penjanaan tenaga elektrik. Macam mana tenaga elektrik boleh terhasil walaupun menggunakan sumber-sumber tenaga yang berlainan tadilah. Okey. Tengok proses penjanaan tenaga elektrik. Okey. Ini adalah model generator yang ringkas. Ada magnet, ada gegelang dawai, ada ankol, ada LED. Okey, ini adalah model generator, bukan generator. Maksudnya generator yang digunakan tapi ini adalah model yang kita boleh buat dalam makmal saja. Generator ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okay. Maksudnya di semua yang jana tenaga elektrik mesti ada generator. So ini adalah model generator secara ringkas. Okay. Apabila ankol pada model generator itu diputarkan, satu arus yang dikenali sebagai arus aruhan dihasilkan. Okey. Pengaliran arus aruhan ini akan menyalakan LED. Okey. Pada tahun 1831, ahli sains Michael Faraday telah melakukan satu siri kajian tentang penjanaan elektrik dengan menggunakan medan magnet. Arus elektrik dihasilkan oleh gerakan dawai dan gerakan magnet. Okay. Tengok dahulu gerakan dawai. Gerakan dawai menyebabkan garis medan magnet dipotong. Okay. Gerakan dawai menyebabkan garis medan magnet dipotong. Okey, so ini adalah galvanometer. Dawai penyambung digerakkan. Ini adalah magnet. So, dalam magnet dia ada arus tau. Dia ada arus. Jadi, bila dawai itu digerakkan, ni, bayangkan ini bila dawai itu digerakkan, garis medan magnet ini akan dipotong. Ini magnet, kita bayangkan ini magnet kan. Kemudian bila kita gerakkan dawai, arus. Bila kita gerakkan garis medan magnet ini akan dipotong. Kemudian arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung dan mengalir melalui galvanometer menyebabkan jarum pada galvanometer itu terpesong. Bila jarum pada galvanometer terpesong, bermaksud adanya arus. Okey, adanya arus elektrik lah. Okey. Yang kedua, apabila
solenoid digerakkan. Okay. Ini magnet pegun. Okay. Apabila solenoid digerakkan, pun dia akan menghasilkan, dia akan hasilkan garis medan magnet yang pegun tadi akan dipotong. So, bila garisan medan magnet dipotong, arus aruhan akan dihasilkan. Okay? Dan akan mengalir melalui galvanometer menyebabkan kita nampak jarum galvanometer akan terpesong. Sama ada ke kiri ataupun kanan. Terpesong maksudnya jarum tu akan bergerak. Okay? Yes. Okey, gerakan magnet pula. Kalau tadi magnet dalam keadaan pegun ataupun tak bergerak kan, yang bergerak adalah dawai penyambung dan juga solenoid tadi. Sekarang adalah gerakan magnet, di mana gerakan magnet ini akan menyebabkan garis medan magnet dipotong. Magnet digerakkan supaya garis medan magnet dipotong oleh dawai penyambung atau solenoid. Maksudnya, dawai ini dipegun. Okay, magnet yang akan digerakkan. Nampak tu kan? Dia pegang magnet. So, magnet yang akan digerakkan. So, magnet digerakkan supaya garis medan magnet tadi dipotong oleh dawai penyambung. Sebenarnya konsep dia sama saja. Cuma tadi magnet pegun. Magnet tak bergerak. Dawai yang bergerak. Sekarang ini dawai yang pegun. Magnet bergerak. Tapi tetap sama. Magnet digerakkan supaya garis medan magnet dipotong. Okay. Ataupun kalau kat sini solenoid lah, magnet digerakkan. Okay. Arus aruhan dihasilkan dalam dawai penyambung ataupun dalam solenoid dan mengalir melalui galvanometer menyebabkan jarum penunjuk galvanometer akan terpesong. Okay. Sama sahaja konsep dia. Kalau tadi magnet dan solenoid pegun, sekarang magnet dan solenoid yang bergerak. Okay, konsepnya sama saja. Asalkan nak hasilkan arus aruhan, mestilah garis medan magnet dipotong. Okay. Keywords dia adalah garis medan magnet dipotong. Kalau garis medan magnet dipotong, akan hasilkan arus aruhan. Bila arus aruhan dihasilkan, kita akan nampak jarum galvanometer terpesong. Okay. Kalau dia tak potong, medan magnet ini tak dipotong, bermaksud jarum galvanometer tidak akan terpesong sebab tiada arus aruhan terhasil. Okay. Konsepnya simple saja sebenarnya. Katakan ini magnet, mesti dia dipotong. So, macam mana nak potong dia melalui wayar, dawai penyambung tadi. Mesti akan kena pada magnet. Sama ada kalau magnet itu tak bergerak, dawai penyambung yang bergerak. Kalau dawai penyambung tak bergerak, magnet yang akan bergerak. Asalkan garis medan magnet itu dipotong. Okey? So, barulah dia akan hasilkan arus aruhan. So, bila ada arus aruhan, jarum galvanometer akan terpesong. Okay. So, sampai situ saja untuk 6.1 part 1. Okay, terima kasih.